Dalam kitab yang sama, kitab Mengkasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, memberitahu bagaimanakah malaikat tu saiznya, kepalanya sampai ke arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah tutup bahagian timur bumi. Besar ke tak besar? Bulu-bulu pada sayap itu menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Digambarkan macam tu. Besar ke tak besar? Sayap sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulu menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar? Besar. Tetapi dikatakan itu adalah antara saiz malaikat yang terkecil. Itu baru dikatakan baru standard saiz malaikat Jibril. Tetapi digambarkan dengan saiz yang seperti ini, kalau sekali umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, maka Allah akan memerintahkan malaikat dengan saiz yang tadi itu menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Kemudian bila dia keluar daripada lautan nur arasy Allah itu, dia mengibas-ngibaskan sayapnya, akan menitislah satu titisan daripada setiap bulu-bulu yang banyak yang menyamai jumlah makhluk Allah tadi, menggambarkan begitulah juga banyaknya jumlah malaikat mendoakan keampunan dan juga kesejahteraan orang yang berselawat. Bagus ke tak bagus? Itu baru sekali selawat. Bayanglah tadi berapa kali ulang dengan pimpinan Tuan Imam tua tadi. Itu pun kita ramai-ramai rasa, kadang-kadang rasa lah selawat, berapalah selawat-selawat. Itu sebab Nabi sebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Woi, dahsyat orang sini, pandai bahasa Arab. Bakhil belajar dengan Ustaz Piramli dalam filem Haji Bakhil. Apa maksud bakhil? Kedekut katanya. Nabi kata al-bakhilu alladzi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Ingat tu. Tapi kalau nama suami kita Muhammad Nur Aswadi, kalau nama suami itu Muhammad, kalau isteri panggil Abang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan buat macam tu. Sebab hanya untuk Nabi saja. Tahu? Dia lurus. Dia dengar macam tu, dia bantai selawat. Panggil nama dia pun dia selawat, kan? Hanya untuk Nabi sahaja. Dan kita besok akhirat nanti, besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Tak ada tu. Ui, tu bukan Samsul Debak ke? Imam tua tu. Dah. Masa tu tak ada sibuk. Sebab masing-masing masa tu dalam keadaan huru-hara. Masa tu tengah memang porak-peranda. Pada ketika itu matahari jaraknya dengan kepala sejengkal. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun sibuk, dia panas. Panah apa? Panah leting apa? Panah. Dia panas. Kan? Bayangkan ada orang peluhnya sampai bergenang bulu apa ni, buku lali. Ada sampai tenggelam lutut, ada paras pinggang, ada paras telinga, ada yang lemas terus pun ada. Malahan sampai ada yang cakap, ya Allah, tak tahan. Aku tak tahan, ya Allah, masukkanlah aku dalam neraka terus, ya Allah, senang. Sampai ada yang cakap macam tu ketika di padang mahsyar. Sedangkan neraka lagi dahsyat pada itu. Neraka lagi dahsyat. Iya. Bayangkanlah percikan api neraka. Percikan api neraka. Tahu percik tak? Percikan. Macam kita bakar lemeh. Kita bakar lemang kan, ada percik api tu terkena pun kan, kita sapu kan. Bayangkan kita kumpulkanlah, kita minta jawatan penerangan daripada penerangan Kelantan, satu Malaysia ni kumpul, kita semua buat kempen kumpul api paling panas sekali dalam Malaysia. Api paling panas dalam Malaysia, kita combinekan satu dunia, semua hantar api-api ni, persidangan kumpul api namanya.
api yang paling panas dalam dunia ni bila dihimpunkan, percikan api neraka tu sendiri 70 kali ganda lebih panas daripada himpunan api yang paling panas dalam dunia ni. Saya nak cakap, dengan tahap itu tuan-tuan, kita ni belagak macam kita ni, apa ada orang cakap tak apa weh, kita masuk neraka lama-lama masuk syurga juga. Kita kan umat Nabi Muhammad, jangan cuba-cuba. Api percik pun tak tahan. Itu yang heran, bila penyanyi tu boleh nyanyi lautan api sanggup kurenangi, minum air kopi pun bertiup, sibuk kata berenang lautan api kan. Jadi nak cerita bukan cerita pasal tu, nak cerita nanti semua orang keluar dekat pada mahsyar, semua berjalan-jalan ni, berjalan ni semua mencari perlindungan, bantuan, pertolongan. Jumpa Nabi Adam, wahai Nabi Adam bantu aku, wahai Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Nafsi sendiri-sendiri. Jalan lagi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata nafsi. Satu nabi jumpa. Kemudian jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Nafsi. Dan Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, kamu kalau nak minta tolong dengan Muhammad saja yang boleh tolong kamu. Sebab dia kenal umat Muhammad. Dekat nama umat Muhammad ni boleh cam. Dekat dahi tu nampak tanda ni umat Muhammad ni. Ringkas cerita. Sebab kalau cerita satu nabi tak selesai ni. Nak maklumkan kat semua, jarak masa nak jumpa antara satu nabi nak jumpa nabi yang lain, jaraknya adalah 1000 tahun perjalanan akhirat. Macam mana? Jumpalah, ringkas cerita, jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kalau Rasulullah jawab, ummati, umatku. Kemari umatku. Bertuah tuan-tuan dan puan sekalian, sebab Nabi kenal gitu. Tapi kalau ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah, mu siapa? Kau tak kenal demo. Kan itu. Kau siapa? Aku tak kenal kau. Kau siapa? Ataupun aku macam pernah dengar suara kau ni. Kat mana? Dia jadi macam tu. Nak bagi Nabi kenal atau tak kenal, nak bagi Nabi cam ke tak cam kita ni, ada dua cara. Pertama, macam mana atas dunia ni dia selawat ke tak kat Nabi? Satu. Kedua, sejauh mana kita menghidupkan sunnah Nabi. Kedua, itu camah dan tajuk yang lain. Kan? Sunnah Nabi ni panjang kan? Nabi kata faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku dalam syurga. Itu cerita-cerita dalam ceramah bila majlis dah siap nanti. Tapi yang cerita yang pertama tadi, selawat. Nak bagi Nabi kenal tadi, selawat. Orang yang tak selawat, Nabi tak kenal dia. Yang tadi tu, aku macam pernah dengar suara ni. Rupanya waktu selawat ramai-ramai di Kandis ni, ada yang miming je. Tu yang tak cam tu tadi. Aku macam pernah dengar suara ni, tapi kat mana macam pernah dengar. Habislah kita tuan-tuan. Jadi lain kali kalau boleh selawat betul-betul. Kadang-kadang orang puan ni pula, orang perempuan, dia tunggu time terperanjat pun selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila balik, marah suami dia. Dapat seketul lagi tu. Selawat banyak-banyak. Saya bagi 4 tips. 4 tips nak tenang hati. Pertama, selawat berbanyak. Yang kedua, istighfar. Sahabat tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah, macam mana cara istighfar? Maka Nabi jawab, astaghfirullah. Senang aja. Astaghfirullah.
Rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Rajin lagi, Allah manta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maknanya penghulu istighfar. Astaga, Nabi tak ajar. Ni Nabi tak usah siap. Ini budak-budak muda ni astaga, pijak kan tahu lah. Astaga. Yang saya kira yang paling menyampah sekali dah lah orang Kelantan. Adalah orang Kelantan, bukan semua. OMG. Ngada. Ikut siapa tu? Astaghfirullah. Tu yang kedua. Yang ketiga, letakkan Al-Quran, hati Al-Quran dalam hati kita. Hati Al-Quran letak dalam hati kita. Apa hati Al-Quran? Surah Yasin. Ini masalah surah Yasin macam hai qaumih malai jemaah. Buatnya malai tak ada langsung tak baca minggu tu. Jadi jangan baca setiap malam sebelum tidur baca. Ada orang tu Yasin terlelap, nak buat macam mana kan? Dia senang tidur, tak apalah, jadi dia dah usaha dah kan. Jadi Yasin tidur, tak apa, dapat satu ayat ya. Dan kemudian yang keempatnya, perbanyakkanlah haukil. Apa haukil? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Empat ni saya pesan ke orang di Kandis ni, jangan lupa. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita juga adalah berkisar tentang silaturahim. Matinya kita besok 3 soalan dia tanya. Malaikat akan tanya 3 soalan. Allah Ta'ala akan tanya kita 3 soalan. Soalan pertama akan tanya tentang nikmat. Tentang nikmat. Nikmat apa? Pertama, nikmat umur. Kau hidup dulu berapa tahun? Aku hidup dulu atas dunia ya Allah 55 tahun. Yang seorang tu 60 tahun, seorang tu 70 tahun. Kalau ikut kajian orang Malaysia ni, usianya 60 tahun purata, paling ramai 60 tahun. Lepas tu ji'un. Maksud ji'un, inna lillah wa inna ilahi raji'un. Kalau 60 tahun normal, 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Kalau masuk umur 100 tahun, naik signboard, muka dia, tugu dia dekat hujung jambatan ya, manusia tertua. Di sini kita tak boleh ukur tuan-tuan. Kalau gitu rasa boleh 100 tahun ni. Tak ada, jangan. Malam ni elok dengan ceramah, tiba-tiba esok pagi tak bangun lah, meninggal. Dah mula keluar teori, aku dah cakap jangan duduk dekat tiang tu, nanti mati. Janganlah beralih pula. Ni contoh je, contoh kan? Macam-macam teori keluar. Patutlah malam tadi dia tak gelak sangat, dia senyap aja, nak mati rupanya. Keluar cerita tu kan? Patut aku tengok dia tidur sedap sangat. Jangan risau, saya tak ada masalah. Dalam ceramah saya tak kisah siapa yang nak tidur, tidurlah. Terutama yang dekat kawasan yang tak berapa terang ni, tak ada masalah, tidurlah. Sebab itu memang kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur, silakan. Cuma satu permintaan saya, nak tidur, tidurlah, cuma jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Tidur sama-sama. Kan? Saya takkan marah, tu kenapa tidur? Saya takkan buat macam tu. Tu peranjat. Saya takkan marah. Saya cakap tidurlah. Tidurlah. Sebab kadang-kadang dekat rumah dengan katil lembek semua tu, tak boleh tidur. Ada aircon tak boleh tidur. Tapi dekat tempat ceramah, tegak-tegak dia boleh tidur. Tidur berdiri pun boleh. Wahsyat betul bila dah penat ni kan? Jadi tidurlah. Saya ni pun hari-hari ceramah kan, 2-3 ceramah satu hari. Hari ni je kurang sikit sebab naik flight. Lepas tu makan kedui tadi, lauk kawah tadi, kan? Jadi kurang sikit ceramah. Malam ni baru ceramah.
Tu yang rasa tu macam di awang-awangan ni ceramah malam ni. Kan? Macam tu. Jadi Allah akan tanya nikmat umur dulu berapa tahun hidup, macam mana kau habiskan umur ni? Banyak main-main, banyak enjoy, banyak suka-suka. Satu. Kedua, nikmat apa? Nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Masa dulu tu banyak buang masa. Masa muda dulu semua Allah Ta'ala tanya. Yang ketiga, Allah akan tanya nikmat ilmu. Ilmu dapat tu diamalkan tak? Disebar panjangkan ke tidak? Allah akan tanya. Dan yang keempat, Allah akan tanya nikmat harta. Nikmat harta, Allah Ta'ala akan tanya, dari mana kau dapatkan harta? Ke mana kamu belanjakan harta itu? Jadi malam ini ada satu peluang nak belanjakan harta kita tu di jalan yang baik, jalan yang diredai oleh Allah, iaitu sumbangan kepada tabung pembinaan masjid. Sampai itu dah dia. Kan? Betul? Barang siapa yang menyumbang, berinfak di jalan Allah untuk membina rumah Allah, maka Allah akan bina singgahsana untuknya di dalam syurga. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, Allah bagi tahu kan, barang siapa belum sempurna, dia kata belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Yang kita suka kita bagi. Tak boleh RM1 bagi RM10. Tak boleh bagi RM10 bagi RM100. Tak boleh bagi RM100. Tak apa, lurukkan gelang emas, rantai cincin mau masuk kat dalam karung sumbangan tu. Ataupun bagi je handphone tu, pandailah JK Masjid nak format tu, letak jual kat kedai, dapat berapa. Jadi dengan ini saya mengumumkan, melancarkan tabung dana pembinaan Masjid Mukim Kuala Kandis Telong 16310 Bacok, Kelantan. Jadi mana dia yang ni, karung tabung ni gerak dah? Silakan. Dia tu karung warna merah tu, dia ada tulis nombor berapa, 567 berapa, 567. Kalau tiba-tiba lah ada yang lain kan, jangan salah karung ya. Bagi banyak-banyak. Jadi bagi ni peluang untuk kita menambah saham akhirat. Nanti ada orang masuk dalam kubur dia terkejut. Terkejut kenapa? Dia terkejut tengok kenapa pula kubur aku ni lapang ni. Tak adalah lapang sangat, lapang sikit. Lapang sikit aja. Lapang sikit. Dia kata kenapa lapang kubur aku ni? Maka malaikat pun kata, kau lupa ya, dulu masa ceramah Samsul Debat malam tu kau bagi sumbangan RM1 aja kau bagi. Tu yang lapang macam ni. RM1 dah lapang macam ni. Kalau aku tahu aku bagi banyak lagi, aku bagi semua harta aku. Tapi dah lambat masa tu, dah dalam kubur. Bagi. Bagi, jangan tak bagi. Bagi cepat. Tak bagi duit, bagi rantai gelang tu, cincin tu. Orang Kelantan, dia punya kiraan emas gelang yang dia pakai tak sama dengan negeri lain. Sampai ke lengan gelang. La ilaha illallah. Saya tengok dekat pasar. Ya be. Jadi apa lagi? Iya kan. Tapi memang orang Kelantan dia pakai emas tu cantik. Cantik terus nampak. Orang lain tu nampak tak cantik sangat. Orang Kelantan ni bahasa pun lembut-lembut aja. Pakai gapo be? Gitu. Tapi petang tadi masa saya makan tak ada macam tu pun. Kan. Iya. Jadi mana sampai mana dah kau tu? Pergi sampai belakang tu. Yang tepi-tepi ni pun boleh pergi. Dia dah standby dah tu. Mana yang ada bawa cek pun kita terima. Cek kosong je Ustaz, suruh dia tulis dah berapa, JK nak berapa. Macam tu. Balance tinggal 300 kan. Tak apa, bagi, jangan tak bagi.
saham ni. Betul. Jangan tak bagi. Apa Nabi beritahu? Nabi kata orang yang bersedekah ni, antaranya apa dia? Antaranya Allah akan memudahkan urusannya. Dan satu lagi, jangan lupa, kalau siapa yang ada masalah, siapa yang banyak sangat masalah akhir-akhir ni ke, masalah duit, masalah keuangan, inilah dia. Kadang-kadang kita nak senang tapi modal tak nak keluar. Nabi sebut sesungguhnya bala dan musibah. Dengar Nabi itu, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Malah jadi kena rajin sedekah. Sebab orang tua-tua dulu-dulu kalau nak pergi bermusafir, nak berjalan jauh, keluar pada rumah, dia akan singgah surau atau masjid yang terdekat dengan rumah dia. Dia berhenti, dia akan masuk duit dulu dan tabung, baru dia jalan. Dia percaya dengan hadis ni. Dia yakin. Takkan dia tak percaya? Nabi yang beritahu bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Siapa ada penyakit-penyakit yang pelik-pelik tu, cepat-cepat bagi sumbangan. Bagi sumbangan, ya.